أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن زينب بنت جحش قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله يرددها 3 مرات. ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 10. قالت زينب قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. Hadis hasan sahih. Daripada Zainab ibn Jahshin qala istayqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pun terjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumin, daripada tidur, muhmarran wajhu, dalam keadaan merah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu, dan Nabi kita berkata la ilaha illallah yuraddiduha 3 maras, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangkan mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu sebanyak 3 kali. Wailul lil arab, celakalah untuk orang Arab, min syarrin qad iqtarab, daripada kejahatan yang sedang menghampiri. Futihal yawma, telah dibukakan pada hari ini, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, empangan yang membenteng Ya'juj wa Ma'juj, mislu hadhihi, seumpama ini. Wa aqada 10, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan dengan simpulan seperti ini. Wa aqada 10, Nabi kita memberi isyarat terbuka empangan itu seperti ini. Qultu ya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Zainab, kata Zainab, aku pun berkata ya Rasulullah afanahliku wa fina salihun, Sayyidina Muhammad, apakah kami akan binasa, wa fina salihun, sedangkan dalam kelompok kami ketika itu masih ada orang-orang soleh? Qala na'am, Nabi kita sebut ya, idza kasura al-khubthu, bila mana terjadi banyaknya maksiat. Kita masuk pada hadis yang ke-29 bagi orang yang ada kitab Bahrul Madhi, jilid yang ke-15, hadis yang ke-29. Daripada Zainab bin Jahshin, ada Sayyidina Muhammad, Nabi SAW bersabda, daripada Zainab ibn Jahshin katanya,
Istaiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini ialah ummul mukminin. Zainab binti Jahsy ialah ummul mukminin, di antara isteri-isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Zainab, sewaktu mana ada Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam itu Nabi giliak di rumah dia. Istaiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bangun, terjaga. Istaiqaza makna terjaga. Bila tidur malam, tuan-tuan, kita kalau saat istaiqaza terjaga, jaga-jaga tu kita tengok jam ke berapa. Kalau kita lah terjaga ni dengan sebab apa? Terjaga daripada tidur dalam keadaan muhmarran wajhu. Sayyidina Muhammad, muka Nabi kita merah pada ketika itu. Terjaga pula dalam keadaan Sayyidina Muhammad, Nabi sebut lepas jaga tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yuraddiduha salam samarrat. Nabi mengulang-ulangkan mengucapkan la ilaha illallah tu sebanyak 3 kali. Dan Nabi kita menyambung selepas menyebut la ilaha illallah dengan wailul Arab, celakalah orang Arab, min syarrin qad iqtarab, daripada keburukan, kejahatan yang semakin hampir. Futihal yauma, dibukakan pada hari ini, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, iaitu empangan yang membenteng atau pembenteng yang telah pun dibinakan oleh Zulkarnain, ada Sayyidina Muhammad, yang memisahkan di antara kaum Ya'juj wa Ma'juj dengan alam manusia ni. Jadi kalau ada Sayyidina Muhammad, Nabi tunjuk kata terbuka dah tu ialah sebesar ini. Itu kalau kita menghubungkan di antara hujung jari telunjuk dengan hujung ibu jari, itulah dia panggil umpama Nabi SAW terbuka sebesar itu. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, celakalah orang Arab, habislah orang Arab, habislah. Jadi kata isteri Nabi SAW, Zainab binti Jahsy, afanahliku ya Rasulullah, afanahliku, apakah kami akan binasa? Ala Sayyidina Muhammad, wa fina salihun, kalau dalam kelompok kami masih ada orang-orang saleh. Qala na'am, Nabi kata ya. Ala Sayyidina Muhammad, idza kathural khubthu, bila mana kemaksiatan jadi teramat ataupun terlalu banyak. Baik, hadis yang kita baca ini, Rasulullah Sayyidina Muhammad, hadis yang disebut dalam Al-Quran, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj thumma qala waqtaraba al-wa'dul haqq, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Al-Quran Tuhan sebut sehingga dibukakan benteng Ya'juj wa Ma'juj. Taib, Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad, di mana terletak benteng Ya'juj wa Ma'juj ni? Secara umumnya benteng ataupun tembok yang didirikan oleh Zulkarnain, Sayyidina Muhammad, terhadap golongan Ya'juj wa Ma'juj ni, Sayyidina Muhammad, ialah di sebuah tempat yang banyak gunung ganang. Di sebuah tempat yang banyak gunung ganang. Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, banjaran yang paling banyak gunung ganang ialah di sebelah Asia Wusta, ataupun dia panggil Asia Tengah, yang melibatkan, kalau kita tengok banjaran yang paling tinggi dalam dunia ni adalah banjaran Himalaya. Sayyidina Muhammad di sebelah Tibet sana, Sayyidina Muhammad, ataupun kita kata dalam kawasan penjajahan Soviet hari itu ataupun pemerintahan Rusia hari itu. Itu secara umumnya tempat yang dikatakan terletaknya empangan Ya'juj wa Ma'juj. Sayyidina Muhammad, dalam satu ayat Quran disebut hatta balagha bana suddaini,
sehingga sampai di antara dua bukit. Zulkarnain bila sampai di antara dua gunung, di antara dua gunung ataupun dua bukit yang tinggi, Sayyidina Muhammad, tentulah yang disebut inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Zulkarnain tuan-tuan, kerajaannya besar. Siapa Zulkarnain? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, Zulkarnain Sayyidina Muhammad, Zulkarnain yang dia maksud dengan, yang dia sebut dengan Al-Maqduni, itu pendapat yang pertama. Itulah yang disebut dengan Alexandria. Jadi itulah yang dikatakan Zulkarnain Al-Maqdumi, Sayyidina Muhammad. Kalau Zulkarnain yang disebut dengan Alexandria tu, Sayyidina Muhammad, dia ialah murid kepada Aristotle. Aristotle yang kita faham, dia ialah satu orang ahli falsafah. Sayyidina Muhammad. Aristotle dia orang Yunan. Aristotle tu dia orang Yunan. Baik. Jadi Sayyidina dia ahli falsafah yang asalnya tidak Islam, tapi akhirnya dia Islam. Zulkarnain Al-Maqduni ini, Sayyidina, kalau kita tengok merujuk kepada dalam kitab Tafsir At-Tabari, di sana didatangkan nama sebenar Zulkarnain. Zulkarnain disebut dengan Zulkarnain ialah kerana itu ialah satu gelaran kepada dia yang memiliki dua tanduk. Macam mana yang dikatakan dia memiliki dua tanduk? Mana dia menguasai dunia, kerajaannya besar. Kalau di sebelah barat sampai Libya, di sebelah timur sehingga ke India, kalau ke utara sampai ke Tibet dan China. Itu kerajaan Zulkarnain besar, mana dia merintah dunia. Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, Zulkarnain ini, subhanallah, oleh kerana dunia ni di bawah tapak kaki dia. Jadi Sayyidina Muhammad pada saat dia sampai di sebuah tempat di antara dua gunung, waktu tu rakyat di tempat tersebut melaporkan ataupun meminta pertolongan daripada raja besar ni, tolonglah kami untuk menghadapi satu puak yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hak tu kalau kita kata Sayyidina Muhammad, Zulkarnain yang namanya Zulkarnain yang disebut Zulkarnain Al-Maqdumi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi apa hubungan pula dengan Iskandariyah, ataupun yang budak-budak kita mengaji di Mesir, kita kata mengaji di Alex, Iskandariyah. Iskandariyah ni memang tempat pemerintahan dia, tempat dia memerintah Zulkarnain. Jadi kalau mengikut pendapat yang pertama, dia ialah orang Yunan. Kalau tengok dalam Tafsir At-Tabari, Sayyidina Muhammad, nama dia ialah Marzaba. Nama dia adalah Marzaba. Nama Zulkarnain adalah Marzaba bin Mardawiyah. Sayyidina Muhammad Al-Yunani, Marzaba bin Al-Mardawi bin Mardawiyah Al-Yunani. Yunan. Yunan ni Sayyidina Muhammad nisbah kepada satu orang yang bernama Yunan bin Yafith bin Nuh. Jadi Yunan ni nisbah pada Yunan. Yunan ialah Sayyidina Muhammad Yunan bin Yafith bin Nuh. Maka demikian juga Sayyidina Muhammad, kalau kita tengok keturunan Ya'juj wa Ma'juj pun mereka keturunan Yafith. Mereka keturunan Yafith. Nabi Nuh ada 3 orang anak. Yang pertama nama Sam, yang kedua bernama Ham, yang ketiga bernama Yafith. Sayyidina Muhammad, Yafith lah keturunan Ya'juj wa Ma'juj. Kita keturunan Sam. Orang Melayu ni keturunan Sam. Orang macam Negro Afrika tu keturunan Ham. Keturunan Ham.
Jadi Yafith ni Masalah Sayyidina Muhammad, dia melahirkan keturunan Turki, melahirkan keturunan Ya'juj wa Ma'juj. Taib Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila sebut tentang nama dia, dia ialah di antara anak cucu keturunan Yafith, iaitu pada keturunan Yunan. Taib tuan-tuan, Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau Alexandria, nama Al-Maqdumi tadi itu, dia anak murid pada Aristotle. Aristotle ni seorang ahli falsafah, Masalah Sayyidina Muhammad, yang akhirnya Islam. Akhirnya Aristotle ni Islam, beriman, yakin kepada Allah dan beragama tauhid. Aristotle tu. Baik, Allah Masalah Sayyidina Muhammad, dia ialah murid kepada Aristotle. Baik. Untuk pendapat yang kedua, Masalah Sayyidina Muhammad, pendapat yang kedua, Dzulqarnain ini, dia ialah berketurunan Raja Parsi. Berketurunan Raja Parsi, Masalah Sayyidina Muhammad, iaitu 300 tahun sebelum Masihi. 300 tahun sebelum Masihi. Jadi tuan-tuan, subhanallah, Masalah Sayyidina Muhammad, jadi bila Tuhan sebut tentang cerita yas'alunaka 'anil qarnain, itu bukan lama sangat pun. Sebelum Nabi dibangkitkan 300 tahun. Sebelum Nabi Allah Isa dilahirkan 300 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi itu yang dikatakan pendapat yang kedua. Jadi kalau pendapat yang kedua tu, dia ialah Cyrus, namanya Cyrus the Great. Baik, namanya Cyrus. Baik. Jadi itu yang dapat kita faham daripada Dzulqarnain. Wallahu alam, tu persisihan di kalangan ulama. Kesimpulannya, Masalah Sayyidina Muhammad, dia satu orang raja Islam yang mengentah dunia ni. Masalah Sayyidina Muhammad yang sampai di sebuah bukit di antara bukit yang tinggi. Di mana bukit ni? Kata ulama, itulah Armenia dan juga Azerbaijan. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, kalau mana kita ada kesempatan, duit, boleh kita berjalan pergi, jadi kita kenal nama negeri Azerbaijan dan Armenia tu, itulah yang dikatakan tempat duduknya, yang dikatakan Ya'juj wa Ma'juj. Tapi yang dikatakan rahsia Allah Subhanahu wa taala, Masalah Sayyidina Muhammad, sekalipun orang tahu, dalam tafsir menyebut begitu rupa Masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita pergi nak cari memang tak jumpa. Alat hebat, memang hebat, canggih alat yang ada pada hari, tapi tak boleh nak mengesan tak mana tu Ya'juj wa Ma'juj. Kalau kita melihat di sana ungkapan yang diungkapkan oleh para aulia, disebutkan Masalah Sayyidina Muhammad, di bawah itu tempat Tuhan sembunyikan golongan Ya'juj wa Ma'juj. Di atas tempat itu ada dataran. Dataran tu dia panggil dataran aulia. Di para aulia, mereka berhimpun di atas dataran Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Cumanya hari ini Masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan masih belum izinkan golongan Ya'juj wa Ma'juj keluar ke muka dunia ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan Ya'juj wa Ma'juj, Masalah Sayyidina yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka akan keluar pada akhir zaman, menjadi tanda hampirnya kiamat. Itu sudah pun disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Baik. Nabi kata, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan Ya'juj wa Ma'juj sudah pun mereka berjaya menembuskan benteng yang dibina itu sebesar ini, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Ya'juj wa Ma'juj ni, subhanallah, kalau kita tengoklah, dia makhluk Allah yang paling ramai. Mereka ialah min waladi Adam, anak cucu Adam, manusia macam kita. Cumanya ada, tapi cumanya penciptaan Allah terhadap mereka ni maknanya sebegitu unik. Baik.
Kalau hak tinggi sungguh, mereka ni ada tiga jenis, tiga passion. Hak tinggi sungguh ni kita bayang macam dengan, boleh kita kata ada Sayyidina Muhammad macam tiang elektrik, kita tinggi renjong. Ada hak jenis masalah Sayyidina Muhammad tingginya sama dengan lebarnya, tinggi sama dengan lebarnya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ada hak jenis ketiga ni kedua-dua telinga labuh. Jenis yang ketiga ni kedua-dua telinganya labuh. Baik, dalam tafsir At-Tabari sebut masalah Sayyidina Muhammad, telinga hak sebelah ni dia boleh hempak duk. Kita kalau ramai rumah kita kena tarik tikar, kalau ajuk mai tak payah tarik lah, dia sendiri boleh buah tikar dia. Dia tarik telinga, dia buah tikar. Lepas tu telinga hak sebelah lagi dia boleh selimut badan dia. Tu Ya'juj wa Ma'juj. Ada juga ulama mengatakan masalah Sayyidina Muhammad, Ya'juj wa Ma'juj ni hak paling rendah shibran, sejengkai. Besar sikit 2 jengkai, hak lagi 3 jengkai. Wallahu alam. Jenis dia macam mana? Tunggu dia keluar masuk lah, tengok macam mana dia. Masalah Sayyidina Muhammad, Ya'juj wa Ma'juj. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramai yang katakan banyak Ya'juj wa Ma'juj ni, ramai tu dalam tafsiran ulama menceritakan macam ni. Masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan buat makhluk dia ni, masalah Sayyidina Muhammad, di kalangan malaikat, di kalangan manusia, di kalangan jin. Masalah Sayyidina Muhammad, di kalangan makhluk dia ni 10, kalau kita kata 10 juzuk, 10 juzuk makhluk Allah ni. Masalah Sayyidina Muhammad, manusia, malaikat, manusia, jin. 9/10 itu malaikat. 9/10 itu malaikat. Nabi kata betapa banyaknya golongan malaikat. Baik, kalau malaikat ni hak 9/10 ni dia bahagi 10 pula masalah Sayyidina Muhammad. Baik, 9/10 kerjanya apa? Bertasbih kepada Allah saja. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih saja. Ada yang qiyamnya bertasbih, rukuknya bertasbih, sujudnya bertasbih. La yafturun, mereka tak letih, tak jemu bertasbih kepada Allah. 9/10 masalah Sayyidina Muhammad. Sementara 1/10 kerjanya dalam bahagian risalah, menyampaikan risalah. Jibril menurunkan wahyu masalah Sayyidina Muhammad. Ada malaikat hal lain kerjanya menyampaikan ilham kepada orang-orang yang soleh-soleh, kepada para ahli ulama yang menyampaikan ilmu pengetahuan. 1/10 menyampaikan risalah. Ada malaikat yang kerjanya membisikkan kebaikan dalam hati manusia, di telinga, di hati manusia. 1/10 ya. Yang banyaknya kerja bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan banyaknya makhluk hak nama malaikat. Tapi Allah SWT Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita kata makhluk pula, masalah Sayyidina Muhammad, kalau 9/10 tu malaikat, masalah Sayyidina Muhammad, 1/10 makhluk ni bagi 2 pula. 1/10 di kalangan 1/10 hak tinggal lepas malaikat ni, 1/10 ni masalah Sayyidina Muhammad, dia bagi 10 pula. Dia bagi 10 masalah Sayyidina Muhammad. 9/10 tu jin. Banyaknya jin, 9/10 jin. Masalah Sayyidina Muhammad, 1/10 saja manusia, 1/10 saja Bani Adam. Baik, masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dalam 1/10 manusia ni bagi 10 pula masalah Sayyidina Muhammad. Jadi 1/10 manusia ni yang dia bagi satu tadi, dia bagi 10 pula. Jadi 9/10 Ya'juj wa Ma'juj. Bayangkan hak nak keluar tu. Kita kata Allah ramainya stadium malam tu, tak ada apa yang Ya'juj Ma'juj.
Kalau tuan-tuan pergi Indonesia tengok, ya Allah, merenyut macam katu orang di Indonesia. Tak ada siang malam. Tak ada siang malam. Orang ada panjang masa. Kalau tuan pergi di Kairah pun sama juga. Banyak manusia merenyut. Kalau tuan-tuan tengok di Jepun tu, dia orang semua kalau turun daripada kereta api jalan pun merenyut. Tuan-tuan, mai tu ke Kedah ni macam tak ada orang. Pergi di Perlis macam orang tak ada lagi. Lagi sikit. Awak selengangnya sikit. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Ya'juj wa Ma'juj cukup banyak. Banyak ni masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dikatakan banyak ni dalam Quran Tuhan sebut wa hum min kulli hadabin yansilun. Dia turun tu daripada semua, daripada setiap arah. Yang silun merenyut. Macam kita tengok masalah Sayyidina Muhammad, pernah kita melihat satu saat kita kata macam semut hitam. Dia penuh semut. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu golongan yang disebut Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni, ada saya nama depa ni ialah umat. Satu umat. Setiap maknanya Ya'juj ni satu umat, Ma'juj pun satu umat atau bangsa. Ada Sayyidina Muhammad. Daripada setiap bangsa ni, ada Sayyidina Muhammad, setiap bangsa ni, taib, daripada Ya'juj ada 400,000 bangsa. 400,000. Daripada Ya'juj ada 400,000. 400,000 orang. Daripada Ya'juj ni keluar 400,000 keturunan. Ada Sayyidina Muhammad. Ma'juj pun 400,000 juga. Kemudian daripada setiap orang tu, masalah Sayyidina Muhammad, daripada setiap 40,000 ni, setiap orang daripada mereka tak akan mati, masalah sehingga dia dan melihat 1,000 orang paling kurang anak cucu dia. Makna bangsa ni umur dia panjang, masalah Sayyidina Muhammad tua, dapat melihat pula anak cucunya. Kita dapat tengok anak 8 orang, dan tengok anak dan tengok anak 40 orang mati. Tu paling kuat lah tu. Satu Ya'juj wa Ma'juj ni dia dapat melihat sampai anak cucu cicitnya paling kurang 1,000. Tu paling kurang baru dia mati. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang dikatakan mereka ni buat kerosakan macam mana? Allahu Akbar, buat kerosakan ni dalam tafsir menyebut depa mai depa ni zaman Zulkarnain tu, tuan, kalau kita makan lembu, makan binatang tu biasa, mereka makan orang. Kalau mai ikut mentalun jenuh kita. Kalau tokak telinga tu biasa, ni makan orang. Subhanallah. Bukan saya makan orang, kok jalan tu apa jumpa semua makan. Dia turun tu ada apa? Ada pokok dia boleh makan. Allahu Akbar. Tak ada ayat jumpa semua hirup. Ish, apa maknanya perkara tu kan? Jumpa makan, tak makan hirup. Sampai tuan-tuan, suatu lepas sampai di Sungai Dajalah. Nak kata ramai dia, tuan-tuan balik buka peta tengok. Kalau dia turun di Syam ni ialah Syria, Jordan, Lebanon, Palestin, tu Syam. Kalau dia duduk di Syam, di pengesut Syam, Sayyidina Muhammad akhirnya di Iraq. Maknanya dia turun tu beringkir, turun tu mana hak kepala tu di Syam, hak ekor di Iraq. Kena balik tengok peta baru faham. Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ramai. Suatu sampai di Sungai Dajalah. Sungai Dajalah tu bukan tasik, sungai. Sungai Furat tu bukan tasik, sungai. Ayat tu dihirup oleh Ya'juj wa Ma'juj. Hak awal hirup. Mai hak belakang kata, dulu ni di sini ada sungai ni, mana ayatnya? Pasal apa? Habis dihirupnya.
Bila sampai di Tasik Tabariyah, Tasik Tabariyah ni berada di utara Palestin, turun puak dia Tasik telah turun hak awal ni, hak belakang. Macam tadi kata, dulu ni sini ada ayak, mana ayak ni? Awak tak ada habis, duk yuk berah. Allahu Akbar, Masya Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas sampai turun ke mana? Ke Baitul Maqdis. Jadi pasal apa Nabi sebut wailul lil Arab? Sebab yang menerima padah yang paling buruk Hadar Ya'juj wa Ma'juj ialah orang Arab. Tuan-tuan, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Masya Sayyidina Muhammad, dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, bertemulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Ibrahim, dengan Nabi Allah Musa, dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Sayyidina Muhammad, ketika Nabi kita dengar perbincangan ketiga-tiga Nabi tentang kiamat, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, ini saya merujuk dalam kitab Tafsir Tabari. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita ni nak buat tafsir bukanlah kita cerita hak dalam tafsir saja. Tara orang hak mengaji ada ilmu pun, kalau tak mengajak tak buka. Saya mengajak pun saya buka, tak mengajak tak buka. Tambahlah orang yang tak mengajak. Kalau tok guru tak abang tak sampai lah. Alhamdulillah kita mengaji hari ini sampai maklumat kat kita. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, Nabi yang peristiwa Isra Mi'raj jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, jumpa dengan Nabi Allah Musa, jumpa dengan Nabi Allah Isa. Sayyidina Muhammad. Bincanglah Nabi-Nabi ini tentang kiamat. Tanya Nabi Allah Ibrahim, ditanya pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tahu tak kiamat bila? Tak ada ilmu aku. Ditanya, Nabi tanya pada Nabi Allah Musa, tahu tak tentang bila hari kiamat? Tak tahu, tak ada ilmu aku. Bila disoal pada Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa kata, aku pun tak tahu, tapi aku ni akan jadi alamat kepada hampirnya kiamat. Aku akan diturunkan untuk membunuh Dajjal. Sayyidina Muhammad, aku akan dibekalkan satu tombak yang dibuat daripada timah. Sayyidina Muhammad, sewaktu mana aku keluar tu Sayyidina Muhammad di sebuah tempat dia namanya Babul Lut. Tuan-tuan, kalau pergi Palestin, insya-Allah kalau Tuhan izin kita sampai ke Palestin, Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, mana tahu sehari dua lagi kau boleh sampai. Cari sebuah tempat namanya Babul Lut. Babul Lut tu tempat dibunuh Dajjal. Nabi Allah Isa keluar di Babul Lut, Sayyidina Muhammad, tengok Dajjal bersama dengan tenteranya, Sayyidina Muhammad, yang pakai serban jenis tak ada ekor. Macam mana Dajjal pun ada serban tak ada ekor? Dia panggil macam apa sudah daripada Togo ke? Apa nama perkataan serban tak ada ekor ni? Togo ke? Nak sebut tak erti. Tuan, Dajjal ni waktu tu keluar tu, waktu macam ni, waktu duha, waktu keluar mai tengok Nabi Allah Musa dan Isa keluar, tengok Dajjal tu waktu macam ni, waktu duha. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Dajjal tengok Nabi Allah Isa, dia kata qamat. Dia suruh qamat. Maknanya dia nak menipu orang bahawa dia bukan Dajjal. Nak qamat apa waktu duha? Nak mayang apa? Tuan-tuan, ketika itu Sayyidina Muhammad dia pun tahu, kata dia akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Sayyidina Muhammad, sewaktu dia melihat Nabi Allah Isa kata Nabi Allah Isa, Dajjal tu belum pun aku menikamnya, dia tengok aku, dia sudah pelbok. Bukan tikam lagi, tengok dengan Nabi Allah Isa, ketak sampai lebur, dia katakan Dajjal. Maka habislah episod dengan Dajjal. Habis Nabi Allah Isa episod dengan Dajjal. Taib Allah Sayyidina Muhammad, sampailah Nabi Allah Isa AS dah habis perang Dajjal, habis lah. Tuan-tuan, selesai bunuh Dajjal, tiba-tiba dengar berita kata Ya'juj wa Ma'juj sudah pun turun daripada bukit. Ini cerita dia.
Habis-habis Jabal Dajjal dengar maklumat sampai Ya'juj wa Ma'juj sudah pun keluar. Tuan-tuan, ketika itulah diwahyukan kepada Nabi Allah Isa AS untuk bersembunyi di Tur tempat munajat Nabi Allah Musa AS. Kalau tuan-tuan ke Mesir, jangan tinggal untuk ziarah juga Tur. Subhanallah tuan-tuan, saya alhamdulillah sepanjang duduk di Mesir, kerja saya, duit yang dihantar oleh orang tua saya, 3 perkara saya bagi. Yang pertama untuk mengaji, yang kedua untuk beli kitab, yang ketiga untuk jalan. Sayyidina Muhammad. Sepanjang di Mesir, hampir 7 tahun saya di Mesir, Sayyidina Muhammad. Cuti sebelum kelas buka, dia tuan-tuan, mengaji kuliah ni selesai. Habis kuliah lepas periksa, sebelum buka kelas-kelas umum, kelas-kelas baca kitab macam ni saya curi jalan. Curi pergi jalan. Berjalan ni Sayyidina Muhammad daripada utara sampai selatan Mesir. Kira banyaklah kira-kira jalan. Saya sampai tempat Alhamdulillah bersama kawan-kawan di penjara, tapak penjara Nabi Allah Yusuf AS. Saya sampai alhamdulillah Sayyidina Muhammad, tempat dia hanyutkan Nabi Allah Musa AS oleh ibunya, saya sampai alhamdulillah. Cuma yang saya tak sampai ialah tempat makhzan ataupun tempat simpan gandum pada zaman Nabi Allah Yusuf, tak sampai. Bahkan masalah senang, kami sampai juga di tempat munajat Nabi Allah Musa alaihissalam, dan sampai juga di tempat Nabi Allah Musa tinggal Nabi Allah Harun Nabi Allah Harun bersama kaumnya. Saya sampai bersama kawan-kawan alhamdulillah. Cuma hanya sangat takjub, kita sampai tu Allahu Akbar. Saya ingat bukit buka batu tu subhanallah tak berubah, nak berubah apa sangat bukit-bukit. Cuma kami duduk di tempat yang hari tu pernah dipijak oleh Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun alaihi wassalam. Alhamdulillah. Dan saya tak boleh ingat waktu kami mendaki naik bukit Tur Sina, Sayyidina Muhammad. Nabak tuan-tuan, saya ulang cerita dah. Nak turun bas tu, depa kata, ustaz, pengumuman semua ni, kita buat perlombaan naik bukit Tur Sina. Semua orang sambut, tawan, siapa menang dah beli hadiah. Kan saya duduk belah belakang. Depa tu turun lawan, turun naik dah, pulung sungguh nak dapat hadiah. Saya kata, kalau macam ni tak boleh menang lah aku. Tak turun jalan slow. Depa nak buat shortcut, nak naik terus. Dia ada jalan naik. Yang orang suruh lawan tu jalan hak dia naik, dia orang dah buat jalan lah, naik jalan tu lah. Tapi oleh kerana tu dia kata orang tuan-tuan, dunia ni dia tamak kan, nak buat hadiah lupa lah, dia belah ikut codong naik. Akhir kali semua naik tu kena ada toslet. Saya kena ada toslet. Jadi bila sampai pukul berapa naik bukit tu, ada Sayyidina Muhammad, kawan hak atas kali tu, dia kata salah, silap, sesat, salah jalan. Puak tu nak turun tu puak lah bukit. Saya kata ni peluang aku potong mereka. Saya pun ragah naik puluh naik. Abang saya lah, menang lah kat aku bah. Tengah jalan subhanallah jumpa satu orang sahabat saya. Oi, kawan ni orang panggil apa? Dia tak gopoh, ikut jalan biasa. Sayyidina Muhammad, namanya Imran, orang Pahang. Saya pun tak apa pergi kat dia, aku nombor 2 pun tak apa. Nah hati lah. Sampai tengah jalan, tengah nak bukit tu, tiba-tiba dia kata, serban Nana. Serban dia jatuh. Dia kata, ente tunggu Nana boleh tak? Saya jawab sepatah pun tak. Nah hati kata, tak pasal aku tak tunggu hang. Tuan-tuan, saya pun naik subhanallah, Sayyidina Muhammad. Bila kita puluh naik batara tu tuan-tuan, last kali tu sebelum nak sampai ke muncak, dia tangga dibuat tu, Allahu Akbar. Tangga tu bukan tangga macam tangga naik macam rumah, tangga tu macam menegak gitu. Tak larat lah pulun. Waktu tu saya angkat kaki, angkat sebelah. Angkat kaki belah kanan, tak. Ambil kaki belah kiri, tak. Mai teruk benar tu. Naik atas sekali,
rasa takjub. Pasal apa takjub? Ada Sayyidina Muhammad. Sebab saya seorang-seorang aja Islam pada ketika tu. Hak lain yang ada siapa? Orang putih, Kristian. Duk tidur gelempang tu. Bila rasa takjub, tak tahu nak buat apa, saya bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jaga habis orang putih. Benda apa tuan-tuan, subhanallah. Dan pada pagi subuh tu kami semayang di surau lama atas bukit tu. Ada sana tuan-tuan, bila berdoa, satu sahabat saya lah, Masya Allah, Tuhan bagi kat dia berdoa amboi halus tuan-tuan. Semua kami anak bukit lebih kurang 40 orang semua menangis. Ni kenangan yang saya tak boleh ingat, halawatul iman waktu naik ke Bukit Tur tuan-tuan. Jadi di Bukit Tur tu lah tempat Nabi Allah Isa bersembunyi daripada Yajuj Majuj. Dia turun daripada banjaran mereka. Jadi ketika itu masalah Sayyidina Muhammad tuan-tuan, makanan tak ada. Sampai kepala lembu, nilai kepala lembu tu pada ketika itu lebih mahal daripada 1 dinar tuan-tuan. Masalah Sayyidina Muhammad ketika itulah, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Isa minta pertolongan Allah sebab Ya'juj penuh dunia ni, penuh dah, sampai kata batu, sampai dah ke Baitul Maqdis. Masalah Sayyidina Muhammad, orang ni tak tahu banyak mana yang dibunuh, tak tahu banyak mana dibunuh, tak tahu banyak mana yang mati, tak tahu banyak mana yang diratah oleh Ya'juj wa Ma'juj, tak tahu, wallahu alam, tak tahu. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu zaman Ya'juj wa Ma'juj. Orang paling terima risiko besar ialah orang Arab tuan-tuan. Masalah Sayyidina, sampai yang dikatakan Ya'juj wa Ma'juj ni, masalah bila dah mereka dah mendapat merosakkan, membunuh manusia habis-habisan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Kita kadang bertanya, mana pi askar? Kita tanya lah itu, mana pi meriam, mana pi askar, mana pi penapang tembak Ya'juj Ma'juj? Tuan-tuan, tak ada ketika itu senapang apa semua ni. Pasal apa? Semua ni dah musnah pada zaman Nabi Allah Isa berdepan dengan Dajjal. Zaman tu peperangan yang berlaku di antara pengikut Nabi Allah Isa yang merupakan tentera Imam Mahdi bertempur dengan tentera Dajjal ini, tak pakai lagi persenjataan yang ada pada hari ini. Zaman tu balik perang pakai pedang balik. Pasal apa? Sebab semua kelengkapan yang ada sudah pemusnah. Wallahu alam. Kalau kita mengaji sikit-sikit tentang ilmu persenjataan ni, tuan-tuan, semua yang ada ni dia ada sistem dia panggil pistol automatik, kan? Automatik. Bukan dia manual biasa, dia auto. Maka demikian juga kalau orang nak tembak pakai peluru pandu pun pakai sistem yang kita kata pakai komputer. Taib. Allahu akbar. Zaman tu para ulama sebut, zaman tu semua sistem yang berkait dengan elektromagnet rosak. Semua sistem yang berkait dengan elektromagnet rosak. Jadi kereta kebai, kabel terbang, semua tak berfungsi. Jadi pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, itu yang berlaku. Jadi sehingga dunia ni dikuasai oleh Ya'juj wa Ma'juj. Masalah Sayyidina Muhammad sampai kut-kut ni pun sampai ni, sampai belaka. Tapi hak paling banyak dia tanah Arab. Ketika itulah Nabi Allah SAW meminta kepada Allah pertolongan daripada Allah, maka diturunkan masalah Sayyidina Muhammad satu makhluk Allah, namanya apa, jenis haduk di hidung unta, ulat, jenis ulat yang selalu duduk di hidung unta. Jadi ulat tu lah masalah Sayyidina Muhammad Tuhan cipta letak di hidung Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka mati dengan sebegitu mudahnya selepas didoakan oleh Nabi Allah Isa AS. Sayyidina Muhammad. Masalahnya bila mati Ya'juj wa Ma'juj ni, mati merata, subhanallah, dah ramai daripada kita. Siapa nak proses, nak bagi selesai, nak pilih paksa mana ni Ya'juj Ma'juj ni? Tuan,
Itu masalah baru. Dunia ketika itu masalah baru. Pasal apa? Mesti bergelimpangan. Masuk habis kok mentalur ni. Allah start tu saja pun ada kereta nak lalu pun tak boleh. Motor pun kena menyimpang kok jalan. Allahu Akbar. Busuklah yang dikatakan Ya'juj wa Ma'juj ni. Allahu Akbar. Kalau kita kata kalau macam kita faham hak berlaku di tsunami hari tu di Aceh tu kan, berapa hari orang nak selesai masalah mayat bergelempang ni. Tentu tengok peristiwa yang berlaku di Bosnia Herzegovina, sama juga bergelempangan orang mati ni. Jom tolak ni kira tolak. Allahu Akbar. Kambui. Jom tolak pun tak banyak. Akhirnya Saudara Senah, Nabi Allah Isa doa lagi sekali, dan Tuhan hantar satu ekor burung yang dikatakan burung ni sebesar leher unta. Saudara Senah Muhammad, tuan-tuan, burung ni dia akan main, Saudara Senah Muhammad, ambil bangkai Ya'juj Ma'juj ni buat pi di tempat yang Allah hanya mengetahui di mana. Tapi dalam tafsir At-Tabari dia sebut Saudara Senah Muhammad akan dibawa lempar ke dalam laut. Saudara Senah Muhammad, lepas tu bumi ni hilang daripada bangkai Ya'juj Ma'juj. Saudara Senah Muhammad, ketika itulah Tuhan turunkan hujan membersihkan dunia ni daripada kotoran, darah, kebusukan Ya'juj Ma'juj. Saudara Senah Muhammad, tak kira hak mati manusia tu sepasai dah, berjuta-juta mati. Hak ni bangkai Ya'juj Ma'juj lagi. Saudara Senah Muhammad, sampailah bila turun hujan ni, kita boleh fahamlah pada hari jerbu kan, bila turun hujan nampak segar dunia ni dengan lepas turun hujan tu. Dan pada ketika itu kata ulama, Saudara Senah, bila mana ditanam tanaman ni ditumbuh punya subuknya seperti mana ramainya Ya'juj Ma'juj. Tanam pokok kayu tu dia tumbuhnya, Allahu Akbar, subhanallah. Tuan-tuan, Nabi kata wailul lil arab min syarrin qad iqtarab, maknanya kejahatan yang semakin hampir. Futihal yauma, dibuka pada hari ini, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, daripada empangan benteng yang membenteng Ya'juj wa Ma'juj, mislu hadhihi, seperti ini. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pada ketika itu Saudara Senah Muhammad, kalau dah habis binasa dah yang dikatakan Ya'juj Ma'juj, maka kata para ulama, Saudara Senah Muhammad, dunia ni ibarat seperti satu orang perempuan yang sudah sampai masa nak salin, orang perempuan mengandung. Saudara, cukup masa lepas ni dia dah sampai dah. Saudara Senah Muhammad, bila sampai masa ni, maknanya tunggu ya bila nak beranak. Tak tahu bila nak beranak, siang ke malam tak tahu. Itulah ibarat dunia selepas berakhir Ya'juj Ma'juj. Bila saja dunia boleh kiamat. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi tuan-tuan yang katakan dahsyat hebat, katakan Ya'juj Ma'juj ni, lepas jumpa siapa dibunuh, dapat siapa dibunuh, salli ala sayyidina Muhammad, tak ada yang disimpan, semua dibunuh. Habis dibunuh, jumpa tu semua mati. Makanya kalau tengok cerita Mongol menyerang Baghdad, kita faham kata manusia habis dilanggar oleh tentera Mongol ni, habis mati, kitab dibuang ke dalam sungai Furat, sungai Dajlah, sampai mengalir sungai tu kerana dakwah. Zaman Mongol, kita cerita zaman Mongol, orang hak mati ni bila mati dilambak timbun sampai jadi gulung. Zaman Mongol, sampai orang takut dengan Mongol ni. Muka tebal ni orang Mongol ni, muka Tatar. Sayyidina Muhammad bergerak daripada Mongol tu mai ke Baghdad berkuda, tentera dia melanggar dunia Mongol. Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, hebatnya bangsa ni, kehebatan Mongol ni, Sayyidina Muhammad, mereka boleh menunggang kuda, belah kanannya pegang panji-panji, belah kirinya pedang tanpa memegang, kuat. Dapat bunuh, tak tanya kata darah yang mengalir di Baghdad, tak tahu, seperti anak-anak sungai mengalir darah. Nak cerita punya orang takut pada Mongol, tu baru Mongol. Satu orang tentera Mongol perempuan
berjumpa dengan satu orang laki-laki Arab. Si perempuan tentera ni, tentera Mongol, lupa bawa pedang. Dia kata kat laki-laki ni, hang jangan pergi mana, hang tunggu, aku lupa bawa pedang, hang tunggu. Tuan-tuan, bayangkan zaman Ya'juj wa Ma'juj, mana kemusnahan dunia, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, merosakkan muka bumi. Sayyidina Muhammad, sampai tuan-tuan, bila dah dunia ni dihancurkan oleh Ya'juj wa Ma'juj, Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, di kalangan tentera Ya'juj wa Ma'juj, tuan-tuan, memanah ke langit. Kata mereka, Masalah Sayyidina Muhammad, kita ni dah pun musnahkan bumi, habislah langit pula. Tuan-tuan, Tuhan tunjukkan istidraj kepada Ya'juj wa Ma'juj. Anak panah yang dipanah ke langit tu datuk berdarah. Jadi semakin rasa hebat, serakah, kejamlah Ya'juj wa Ma'juj. Baik, tuan-tuan, masalah hari ni depa duk korek ni, korek masalah dia boleh korek tu besi yang ditanam oleh Zulkarnain tu. Alat yang diminta oleh Zulkarnain untuk menggunakan jadi buat benteng tu ialah batu batan, masalah Sayyidina Muhammad, kayu, besi dan timah. Ni benteng yang dibina oleh Zulkarnain. Di benteng tu yang dibina tu bukan dia cangkat sampai ke tempat jumpa ayat. Baik, bila lepas korek tu dia lamanya, sebelum Nabi Isa lagi korek dah. Kalau Zulkarnain tu kita faham, masalah Sayyidina Muhammad ialah Zulkarnain yang disebutkan untuk pendapat yang kedua tadi. Tuan-tuan, lamanya beribu tahun. Nabi Allah Isa sendiri pun umurnya ialah 2012. Umur Nabi Allah Isa sendiri duk korek. Sehinggalah sewaktu mana lepas korek ni dah nampak dah cahaya keluar, cahaya matahari. Kata lepas kita baliklah esok korek lain. Tuhan tutup, esok mai pula. Pada zaman Nabi SAW, Nabi Tuhan tengok memang terbuka besar tu, mai pula tertutup balik. Nabi kata sampai masa lepas korek boleh pecahkan empangan tu, dia keluar, subhanallah. Baik, macam mana dia, wallahu alam. Dan pada ketika itu Allah Sayyidina Muhammad, kata Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin, qultu ya Rasulullah afanahliku wa fina salihun. Sayyidina Muhammad, apakah kami akan binasa sedangkan dalam kelompok kami ada orang-orang soleh? Hak ni yang Nabi kata, na'am idza kathural khubthu, bila mana banyaknya kemaksiatan. Pasal apa kemaksiatan sudah tak lagi boleh ditolak oleh doa orang soleh? Sayyidina Muhammad, sebab tuan-tuan, hak tu dia panggil pengaruh kejahatan. Bila jahat ni banyak, masalah doa tak guna dah. Doa orang soleh, sebab orang soleh tak ramai. Orang soleh tak ramai, masalah Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana kejahatan tu dah melebihi orang soleh, masalah Sayyidina Muhammad, doa sudah tidak lagi bermanfaat. Tu yang Tuhan sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhi nazalamu minkum khassah. Kamu takutlah suatu saat di mana ketika itu fitnah yang akan datang tidak menimpa orang yang zalim di kalangan kamu saja, mana merata semua lah. Baik, ya tuan-tuan, idza kasirul khubthu, masalah Sayyidina Muhammad, ulama yang lain mentafsirkan al-khubthu ialah zina. Bila mana zina terlalu banyak, maknanya masalah Sayyidina Muhammad hari ni tak boleh kawal dah. Majalah juta, majalah lucah, laman web lucah,
hak duk hantar dalam SMS lucah. Masalah Sayyidina Muhammad. Zaman kita dulu mana ada hak ni. Tu boleh tahan jadi baik tu, alhamdulillah. Masalah Sayyidina Muhammad. Cumanya zaman tu, zaman kita ni majalah-majalah hak tak elok tu masuk dalam rumah. Zaman lah ni zaman internet, susah nak cari orang yang dapat selamat iman. Kebanyakannya tak ada selamat daripada zina. Kalau sehari dua ni lah tuan-tuan dapat anak cucu ke, saya nak pesan, lepas keluar anak cucu kita daripada perut mak dia tu, masalah Sayyidina Muhammad, lepas azan baca inna anzalna sekali, baca qul Allah sekali. Baca inna anzalna sekali, baca qul Allah sekali. Apa hikmah baca inna anzalna? Hikmahnya masalah Sayyidina Muhammad, anak cucu kita selamat daripada zina insya-Allah. Tuhan pelihara dia insya-Allah. Hari ni barangkali yang hadut keluar ni jadi macam-macam perangai teruk lepas apa? Tak baca lah kot, wallahu a'lam lah. Barangkali nak baca inna anzalna qul Allahu ahad tu jauh lah, bang pun tak apa. Tak tahu lah hari ni soalan Sayyidina Muhammad zaman lah, tak tahu lah. Tengah kita kata tahnik pun tak buat lah, belah mulut orang tu pun tak buat lah, tuan-tuan. Taib, Allah SWT Sayyidina Muhammad. Akhirnya kalau dulu kita duk kata bilangan anak luar nikah di Amerika tu bilion juta, hari ni ikut kita. Hari ni ikut kita. Cikgu-cikgu hak banyak sekolah tu tahu bila nak daftar anak murid nak ambil SPM apa semua, hak tak ada bin tu. Banyak tak ada bin tu. Kalau di KL satu sekolah tu dia pergi balik 50 orang, tak ada bin binti. 2 tahun lepas anak nak nikah ni ialah sebilang daftarannya 200,000 tu 2 tahun lepas. Lah ni tak tahulah. Saya ingat dia pergi juta Malaysia sehari dua ni. Auzubillah min zalik. Tu ambil ingatlah peringatan kita. Kalau anak kita berkenan kat siapa pun, tanya keturunan dia, ada bin binti. Baik. Kalau kita kata subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, Allah Ustaz, walaupun bin tak ada, Ustaz bin tak ada, binti tak ada, tapi bagus Ustaz, serban tak buang. Ataupun kita kata Allah Ustaz bagus, Masya Allah, akhlak Allah tinggi sungguh, masalah saya nak pakai tudung labuh, kita kata. Tuan-tuan, dia ni bila zina ni dia merosakkan keturunan. Hantuk sahabat lah elok dalam mana di hati ni nak juga berzina. Tuhan rosakkan sistem dia, condong juga pada zina. Sayyidina Muhammad kalau dapat anak esok, anak tu nak berzina juga. Na'udzubillah. Dapat cucu esok, cucu tu pun nak berzina juga. Dapat cicit nak berzina. Pasal apa? Dah rosak. Pasal tak ada maknanya sah yang pakai nikah. Tu bahaya yang dipanggil dua adalah ni. Tu dia rengkeh. Oh, subhanallah, banyaknya. Subhanallah. Jadi sampai peringkat tak tahu berapa juta ni baru di kita. Salah senama tak tahu lagi di Indonesia, tak tahu lagi negara mana, tak tahu lagi di Mesir. Atau di Mekah ni pun parabola ni biasalah. Salah senama Muhammad maknanya masuk, walaupun orang putih kafir tak boleh masuk Mekah, tapi hak tu masuklah untuk merosakkan umat Islam. Qala, ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, itulah saat di mana keluarnya Ya'juj wa Ma'juj bila mana manusia dah penguasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bil hidayah. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Nasir, jazakallah. Insya-Allah tuan-tuan, minggu depan seperti biasa pukul 9 pagi juga kita di sini dengan Ustaz Amiruddin Abdul Rahim, insya-Allah. Di sana ada jamuan untuk semua di belakang sana, silakan. Terima kasih kepada semua yang terus menyumbang untuk hadis, insya-Allah.